Malam saya pun bercakap dengan KSN sendiri. Dialog saya bersama dengan KSN semalam, saya bercakap, saya minta warga negara asing yang ada di dalam negara ini, tidak kira apa bangsa, datang daripada mana, tidak boleh terlibat di sektor penjaja dan peniaga. Yang ini kita minta. Dan saya juga telah bercakap dengan PMX sendiri sewaktu lawatannya di Chowket, duduk berdepan dengan PMX. Saya bercakap, pertama saya minta warga negara asing tidak terlibat di sektor penjaja dan peniaga kecil, kerana sektor ini perlu kita pertahankan bagi memberi rakyat kita mencari makan. Ada di kalangan rakyat kita yang ada dalam negara hari ini yang tak ada kerja, yang kena buang kerja pun ada. Tetapi ke mana mereka nak pergi? Kalau sektor ini dicerobohi oleh warga-warga asing hari ini yang tidak pernah kita undang, jadi kita minta supaya kita kena bangkit bersama dalam isu menangani warga negara asing. Jadi saya juga telah pun merancang untuk menghantar satu memorandum. Kebetulan kita dah jumpa ni, okeylah, memorandum kita berbincang bersama. Dan saya juga telah pun minta supaya badan-badan politik, saya tengok yang sebenarnya, saya nak sentuhlah kepada parti UMNO. Apa perjuangan UMNO hari ni? Kalau dulu dia berjuang untuk setinggan, okey, kita dah selesai masalah setinggan. Ramai penduduk dah duduk di flat, dapat setinggan telah pun dirubah dan sebagainya. Tapi apa isu yang boleh orang politik mainkan hari ini? Jadi kita minta supaya ketua-ketua UMNO bahagian di wilayah persekutuan ataupun di seluruh negara hari ini, semua negara, saya pergi ke Sabah, saya pergi ke Sarawak, saya pergi ke Johor, saya pergi ke semua negeri saya pergi. Warga negara asing melambat-lambat berniaga. Bagaimana cara untuk kita nak menangani isu ini? Kita juga minta supaya pihak kerajaan kena campur tangan. Kita saja tak boleh. Kita tidak mampu untuk menangani isu ini. Kita ada agensi-agensi yang berkaitan. Kenapa tak buat? Kenapa sehingga hari ini dah melambat menggugat pendapatan masyarakat peniaga? Hari ini baru kita nampak, hari ini warga negara asing melambat hari ini. Siapa yang nak jadi champion? Kita minta orang politik kena bangkit. Jangan hari ini menghadap kepada NGO-NGO hari ini. Kita boleh bagi sokongan, tetapi apakan daya kita hari ini kalau tidak disambut oleh orang-orang politik hari ini yang untuk membantu masyarakat penjaja, peniaga yang tergugat dalam negara kita ini. Saya pergi hari ini di mana-mana pasar malam pun kita pergi. Saya turun pasar malam. Kita tengok melambat warga asing menumpang. Bila kita ajukan perkara ini kepada Rafizi, saya dialog sama-sama dengan Rafizi. Rafizi kata kita tidak ada undang-undang untuk menangkap mereka dan kita charge mereka. Ini masalah kita. Undang-undang yang wujud hari ini cuma menekan kepada orang tempatan kita. Salah, kita kena charge. Salah, orang kita meniaga, kena rampas. Saya berdialog dengan DPKL dan sebagainya. Saya cakap sebelum you memberi mengenakan undang-undang kepada rakyat tempatan, pertama you kena clear ke warga negara asing. Baru kita boleh educate negara orang kita mematuhi undang-undang PBT yang sedia ada. Ini yang pertama kita kena lihat. Jangan hari ini kita tengok warga tempatan kita buat, tapi warga asing kita tutup sebelah mata. Kita sita dia, besok dia niaga lagi. Apa undang-undang yang boleh kita adakan dan boleh kita kenakan kepada warga negara asing? Kita pergi negara luar, kalau boleh kita berniaga. Kita tak boleh berniaga. Indonesia, kita tak boleh berniaga. Thailand, kita tak boleh berniaga. Kenapa di negara kita bebaskan dia orang berniaga? Nampak berpuluh tahun perjuangan saya sehingga hari ini belum selesai. Alhamdulillah saya dijemput oleh saudara kita untuk hadir bersama dan saya dengar, saya rasa bersemangat dalam isu ini kerana tuan-tuan bangkit bersama dengan saya. Kita bangkit bersama-sama dengan NGO yang ada ini. Dan kita nak pastikan pihak kerajaan kena alert benda ni, kena pastikan. Dan kalau sekiranya ada warga negara tempatan yang berkahwin dengan orang tempatan kita, orang luar berkahwin dengan orang tempatan, dia tak boleh berniaga. Kalau dia nak terlibat di sektor usahawan, dia kena ada sekurang-kurangnya berapa juta duit dia kena ada. Syarat ini telah kita adakan, telah kita bincang dengan pendaftar syarikat. Kalau setakat 1 juta, dia tak layak lagi terlibat di sektor penjaja dan peniaga hari ini. Jadi kita kena hari ini sama-sama bangkit. Saya ucapkan terima kasih kepada Pengerusi memberi saya laluan, dan saya menyambut baik dalam usaha untuk menangani isu ini. Dan kita juga ada persatuan-persatuan yang peniaga yang terlibat dengan kita. Dan saya juga telah bercakap dengan UMNO, Ketua UMNO bahagian Bukit Bintang,
dan dia pun minta saya tarikh bila masa yang sesuai untuk kita berbincang bentuk sekretariat. Saya rasa ini sudah cukup sekretariat yang ada ini. Janganlah kita kira pangkat, darjat. Apa yang penting untuk kita bela masa depan anak cucu kita, cicit kita. Ya. Ini yang penting. Hari ini tuan-tuan semua dah hidup selesa, boleh makan, boleh jalan, boleh pergi. Tetapi kita kena fikir ke mana anak cucu cicit kita besok nak pergi. Kalau dah semua warga negara asing melambak dalam negara ni, ke mana mereka nak pergi hari ini? Yang ini kita kena ingat bersama. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan ini, bagilah kita sama-sama mendukung hasrat tuan-tuan semua ini. Kita nak pastikan warga negara asing ini hendaklah ditangani sebaik-baiknya. Jangan hanya sekadar kerajaan bercakap, bila kita bagi lesen, you bagi kepada warga asing. Bukan ini yang sebenarnya. Ini seolah-olah pihak pemerintah melepaskan batuk di tangga saja. Saya sudah bagi tahu dengan pihak kementerian, kalau sekiranya orang tempatan menyewakan lesen kepada orang asing, batalkan lesen. Apa masalahnya? Batalkan lesen dan blacklist. Tidak ada masalah. Tetapi kenapa tak buat? Kenapa kita mesti layan orang, you kahwin dengan orang warga asing dan kita bagi you berjaja, kita bagi you meniaga di kawasan. Tidak adil kepada rakyat tempatan hari ini. Suka nak cari makan. Hari ini you tahu, saya nak bagi tahu dengan you orang semua lah. Saya dah pergi ke Giant, saya pergi ke Ion Mall, saya pergi ke banyak mall. Hari ini mereka meniaga jualan seharian tak sampai RM200. You bayangkan sewa lot 10 kali 10 RM3,000. Macam mana nak bayar? Dah terpaksa kena keluar duit poket hari ini. Saya bercakap ni is a real one. Bukan saya nak dengar cakap orang. Saya turun di bawah, saya tanya masyarakat peniaga, saya interview masyarakat peniaga, dan saya tengok tekanan kepada warga asing ni terlalu kuat sangat. Semua sektor dia masuk. Potong rumput dia masuk, baiki peti ais pun dia masuk, elektrik pun dia masuk, bangunan pun dia buat, semua dia buat. Jadi ke mana orang kita nak pergi? Jadi sama-samalah kita kena fikirkan dalam isu ini. Saya tetap akan bersama dengan tuan-tuan dan puan dalam isu menangani warga asing. Sekian. Wabillahi taufiq.